ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat taufik, nikmat sihat, nikmat hidup dan sebagainya. Ditempatkan kita pada saat ini dalam taman syurga. Mudah-mudahan dapat kita menjaga niat kita. Tak lain dan tak bukan dapat kita hadir pada malam ni semata-mata dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah. Diharapkan yang hadir sihat walafiat. Sama-sama kita memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat dan mendapat kelebihan menghadiri majlis ilmu insya-Allah. Jadi malam ni seperti mana biasa kita bacakan dua buah kitab. Kitab yang pertama Misbahul Munir, yang kedua Penawar Bagi Hati insya-Allah. Misbahul Munir muka surat apa? Tajuk apa Saya pakai Jawi. Bukan malaikat 10. Oh, bawah. Dan wajib. hari tu tajuk tu tajuk huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib mukallaf mengetahui. Bukan. Malaikat itu Malaikat dan wajib tu yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan wajib i'tiqad, mana wajib percaya di dalam hati. Wajib percaya di dalam hati, yakin di dalam hati, serta jazam bahawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan syariat Nabi kita? Yakni undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia undang-undang yang Nabi kita bawa? Itulah dalam Quran, itulah yang ada dalam hadis yang dinamakan agama yang dinamakan agama Islam tu. Dulu awal kita tidak bagi tahu takrif agama. Agama tu maknanya undang-undang yang datang daripada Allah, diturunkan kepada Rasul supaya disampaikan kepada sekalian umat. Jadi wajib i'tiqad, maknanya wajib kita menyungguhkan, membenarkan bahawasanya syariat Nabi kita Muhammad SAW, yakni undang-undang Nabi kita Muhammad SAW mansukhkan akan sekalian syariat dan undang-undang bagi segala rasul-rasul yang dahulu. Maknanya segala undang-undang syariat yang ada di dalam kitab-kitab yang sebelum, yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Sedangkan undang-undang tu datang daripada Allah juga. perkara yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil pun dalam maknanya wahyu daripada
wahyu daripada Allah, tapi dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat yang ada di dalam Quran tu, dengan tu memansuhkan, maknanya membatalkan hukum hakam yang terdahulu. Cuba kita tengok undang-undang yang Nabi bawa ni, yang ada dalam Quran, dalam hadis ni, memansuhkan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala juga. Apatah lagi undang-undang yang direka cipta oleh manusia. Kenapa tak? Datangnya Quran mansuh undang-undang yang dalam kitab-kitab dulu. Dah bagaimana syariat kita dengan undang-undang yang orang kafir Yahudi cipta? Nampak tak? Lebih-lebih lagi lah tak lebih-lebih lagi lah. Nampak tak? Lebih-lebih lagi lah tak boleh nak diamalkan. Lebih-lebih lagi lah tak boleh nak diamalkan undang-undang yang direka cipta oleh manusia yang menggunakan akal fikiran. Lebih-lebih lagi lah tak boleh nak guna. Sedangkan datangnya Al-Quran mansuh undang-undang yang ada dalam kitab Allah juga yang dulu-dulu. Kalau nak ikutkan, apa salahnya pun daripada Allah juga yang dulu tu. Betul? Yang ada dalam Taurat, Zabur, Injil daripada Allah juga. Sebab apa nak mansuhkan? Dah Allah perintah lagu tu. Sebab dalam Quran ni dah lengkap semua. Lengkap dah semuanya. Dah kalau nak diadukan Quran dengan undang-undang yang manusia reka cipta, yang tak ada sangkut paut dengan Quran hadis, lebih-lebih lagi tak masuk. Tiba-tiba kita pakai pula dah undang-undang yang manusia cipta, tak pedulikan syariat yang Nabi buat. Na'udzubillah min zalik. Nampak tak tu? Betapa dahsyatnya kelakuan kita. Sehingga kita mengiktiraf undang-undang yang direka oleh manusia itu lebih baik daripada apa yang Nabi bawa. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang beriman, hati-hatilah. Sebab tak ramai orang yang beriman. Orang beriman ni tak ramai. Undang-undang yang ada dalam kitab Taurat, Zabur, Injil pun terbatal dengan datang Quran. Dan undang-undang manusia lagi dah tak masuk. Tiba-tiba ada yang iktiraf pula undang-undang manusia. Manusia tinggalkan syariat yang Nabi buat. Na'udzubillah min zalik. Mana pergi maruah kita sebagai orang yang bersyahadah? Sebagai orang yang bersyahadah, mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, yang mengaku beriman kepada Allah. Mengaku beriman kepada Allah. Iman ni mana terima, bukan menolak, bukan mengingkar, bukan mengingkari. Iman ni mana percaya hati, terima, setuju hati. Itu nama iman. Wajib i'tikad macam tu. Dengan datangnya Quran, mansuh sekalian syariat dan undang-undang bagi segala rasul-rasul yang dahulu. Dan kekal syariat Nabi kita. Jangan lupa makna syariat tu. Syariat makna undang-undang Allah. Allah yang buat. Dasarkan ilmu pengetahuan dia yang maha meliputi tu. Yang mengetahui perkara yang akan datang. Yang maha mengetahui apa yang terlebih manfaat untuk manusia, untuk makhluk. Apa yang memberi mudarat untuk makhluk. Allah saja yang maha mengetahui. Dia yang mentadbir alam. Dia yang mengaturkan alam. Dia yang menciptakan alam sekaliannya. Jadi dialah yang maha mengetahui segala-galanya. Sebab tu Allah siapkan undang-undang. Sebab dia tahu kelakuan makhluk yang dia ciptakan sendiri. Jadi dibuat undang-undang. Kemudian wajib i'tikad juga. Wajib percaya, yakin di dalam hati bahawasanya syariat, makna undang-undang Nabi kita ni kekal hingga hari kiamat. Mana Al-Quran tu, isi kandung Quran tu, hukum hakam Quran tu sampai kiamat. Dah mengapa dikatakan tak relevan Al-Quran? Nampak tak benda tu berlawanan dengan akidah tu. Lawan dengan akidah tu. Ni kita mengaji ni, kita akidah ni. Kitab akidah, pegangan dan kepercayaan dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Ni akidah, pegangan. Jadi dalam kitab akidah sebut syariat, undang-undang yang Nabi bawa kekal sampai kiamat. Dah kiamat ke? Belum. Dah berapa lama lagi kiamat? Wallahu a'lam. Boleh jadi
100 tahun lagi, boleh jadi 1000 tahun lagi. Kita tak tahu. Makna andai kata usia dunia ni dipanjangkan oleh Allah 10,000 tahun lagi pun, tetap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kekal, relevan sampai bila-bila. Bukan kata setakat tahun 2000, tahun 1900 lepas tu Quran dah tak relevan, na'udzubillah. Ini perkataan orang yang merosakkan akidah. Siapa percaya perkataan tu, kafirlah dia, na'udzubillah min zalik. Siapa yang percaya dengan perkataan yang mengatakan undang-undang dalam Quran itu sudah tidak relevan, kafir, na'udzubillah min zalik. Rosaklah akidah dia. Terkeluarlah dia daripada Islam. Wajiblah bertaubat dan bersyahadah kembali. Sebab perkataan tu berlawanan dengan akidah. Tak nak buat tu suku kira. Jangan kata tak really. Jangan tak nak semayang tu suku kira, tu dosa. Jangan kata semayang tak relevan. Faham tak? Tak nak puasa, itu kau punya pasal. Dosa kau dengan Tuhan. Tapi jangan cakap puasa tu dah tak relevan lagi. Makna kita dah memperlekehkan hukum Allah. Kalau tak nak tegakkan hukum Quran, itu dosa. Sebab Allah suruh. Tapi jangan kata undang-undang Quran tu tak relevan. Makna kita dah memperlekehkan Quran. Memperlekehkan Quran makna memperlekehkan Allah. Siapa yang suruh dalam tu? Bukan Nabi yang suruh, Allah yang suruh. Kemudian katanya musannif lagi. Jadi wajib kita percaya macam tu dalam hati. Jangan taraddud, jangan berbolak-balik. Dan undang-undang bagi segala rasul yang dahulu, dan kekallah syariat Nabi kita hingga hari kiamat. Ni akidah mana yang kita belajar ni? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan wajib i'tiqad. Makna wajib percaya, yakin di dalam hati bahawasanya Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada bangsa Quraisy. Daripada semulia-mulia bangsa Arab Quraisy, dan dia itu berbangsa Arab. Dan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah ibn Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'din bin Adnan bin Ma'ad bin Adnan. Dan ibunya Nabi kita Muhammad SAW, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab hingga akhir. Jadi kena tahulah juga sebersikit. Tu orang panggil titih bagi. Nabi kita Muhammad SAW, sebelah bapa dan sebelah ibunya. Dan Abdi Manaf di sebelah ibu Rasulullah SAW itu sepupu dengan Abdi Manaf sebelah bapa. Nama sama. Nama sama, bukan orang sama. Nama sama. Dia sepupu. Sepupu nama sama. Dan wajib i'tiqad pula bahawa Nabi kita Muhammad SAW dibawa berjalan malam. Orang panggil Mi'raj. Dibawa berjalan malam, Isra wal Mi'raj tu. Daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Siapa tak percaya peristiwa tu, rosak akidah. Terang-terang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Subhanalladzi asra bi'amdihi. Berjalan malam. Siapa yang memperjalankan yang memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW tu? Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Yang mana jalan kalau nak diukurkan tempoh adatnya makan masa berbulan-bulan, tapi dengan kekuasaan Allah, perjalanan yang makan masa berbulan-bulan tu boleh jadi sangat sebentar sahaja, tak sampai pun sehari, tak sampai pun sekerat tak sampai sekerat hari pun, tak sampai 2-3 jam pun sampai dah. Dengan kekuasaan Allah. Apa nak pelik, perkara tu masuk dalam mungkin. Perkara yang harus bagi Allah. Perkara yang harus bagi Allah. Tapi bila dah sebut dalam Quran macam tu, wajib percaya. Jangan kata tak masuk akal pula. Jangan kata tak masuk akal peristiwa Isra' Mi'raj.
Apa kata Isra' Mi'raj tak masuk akal, rosak akidah. Batal iman, batal Islam. Kemudian katanya musannif lagi, daripada Baitul Maqdis kepada langit yang 7. Naik pula ke langit. Bukan langit pertama, sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7 tu Allah Ta'ala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalankan Nabi dengan kekuasaan Allah. Bukan naik kapal terbang, bukan naik roket, bukan naik belon, bukan. Nampak tak tu? Allah Ta'ala nak buat satu, tak payah sebab, tak nanti sebab. Allah nak buat suatu, tak nanti wasithah, perantaraan. Dia nak jadi lagi. Dia nak macam mana jadi semua. Tak berlewatan, tak bertangguh, tak tersilap, tak tersalah. Seperti mana yang dikehendak, begitulah yang jadi. Dan daripada langit 7 tu kepada Sidratul Muntaha. Ni makhluk yang sebelah atas sanalah ni. Makhluk yang atas langit sana. Sidratul Muntaha. Macam mana rupanya, wallah. Kemudian pergi kepada Arash. Sebesar-besar makhluk Allah, Arash. Tak ada dah makhluk yang lebih besar daripada tu lagi. Arash lah yang paling besar sekali. Yang paling gagah sekali. Arash. Nanti di hari kiamat ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala rezekikan berteduh di bawah bayang Arash di padang mahsyar. Makna dia duduk bawah teduhan yang dingin, bawah teduhan yang menyenangkan, yang sejahtera. Dalam keadaan di padang mahsyar tu semuanya matahari dihampirkan atas kepala masing-masing. Tapi ada golongan-golongan yang Allah teduhkan di bawah bayang Arash. Siapa dia golongan tu? Di antaranya yang kita ingatlah, dia ada 7 kalau tak silap. Ada 7 golongan orang yang dituduhkan di bawah bayang Arash. Di antaranya orang yang hatinya bersangkut dengan masjid. Hatinya bersangkut dengan masjid. Kinayah daripada apa tu? Sangkut dengan ibadat. Masjid ni kan tempat ibadat. Hatinya terpaut dengan masjid sebab solat berjamaah, sebab majlis-majlis ilmu. Hati dia tertambat dengan masjid. Walaupun tubuh badannya pergi mencari rezeki, tapi hatinya tertambat dengan masjid. Lepas pergi masjid nak pergi lagi. Lepas semayang nak pergi lagi sembahyang jemaah. Lepas tu nanti ada kuliah pula. Sentiasa hatinya dengan masjid aja. Tu di antara golongan yang Allah teduhkan besok di bawah bayang Arash. Dan satu lagi apa? Orang yang berkenal-kenalan kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Persahabatan itu kerana agama, kerana Allah. Raja yang adil. Di antaranya raja yang mana raja yang menegakkan hukum Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang berzina. Orang yang diajak berzina, tapi ditolak kerana takut kepada Allah. Itu golongan-golongan yang diteduhkan bawah bayang Arash besok. Orang yang dibesarkan dalam agama. Orang yang dibesarkan dalam agama. Kemudian lepas ke Arash tu, dan kursi, dan kepada mustawa. Kemudian lepas daripada tahap sampai mustawa tu, kemudian melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Tuhan. Makna lepas daripada mustawa tu, Allah Ta'ala membukakan hijab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditajallikan zatnya Allah. Sewaktu Nabi sampai ke tahap itu, Allah Ta'ala menunjukkan zatnya, mentajallikan zatnya. Bukan bermaksud Nabi jumpa Allah duduk situ. Faham bukan Nabi jumpa Allah duduk kat mustawa tu, bukan. Waktu Nabi sampai situ, Allah bukakan hijab. Tempat yang sangat mulia. Padan dengan apa yang nak ditunjukkan oleh Allah tu. Jadi tempat dia pun
mulia. Walhal akal kita boleh terima kalau Allah Ta'ala nak membukakan hijab pada Nabi SAW sewaktu Nabi di Mekah pun boleh. Waktu Nabi atas muka bumi boleh je kalau Allah Ta'ala kehendak dah. Tapi Allah jemput Nabi di tempat yang sangat-sangat mulia, yang tak pernah disampai oleh siapa-siapa pun. Nak padankan dengan apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, yang Allah Ta'ala nak sampaikan, yang Allah Ta'ala nak amanahkan. Jemput ke situ. Sampai situ Allah bukakan hijab. Bukan Allah duduk situ. Jaga akidah kita. Belajar akidah lah. Belajar akidah. Melihat ia akan Tuhan dengan ketiadaan berkaifiat. Mana melihat dengan tak ada cara. Macam mana cara ni wallahualam. Tak boleh nak cakap. Bukan maksud melihat tu Nabi nampak Allah Ta'ala tu berjirim, berjisim, berwarna, bertempat, dekat, jauh, kiri, kanan, depan, belakang. Sebab kalau melihat macam ni menunjukkan, bila sebut melihat seperti ni, berkaifiat ni, menunjukkan benda tu berhadapan, bertentangan. Bukan maksud melihat begini. Dah macam mana Allah Ta'ala tunjukkan, wallahu a'lam. Tak tahu lah. Kalau maksud melihat bertentang macam ni, kalau melihat macam ni, maknanya duduk depan lah, bertentang lah, berpihak lah Tuhan tu. Padahal berpihak Tuhan tu mustahil. Kerana berpihak bertempat ni habuan jirim jisim makhluk. Allah tak bertempat, tak berpihak. Allah tak bergerak, tak nak kata Allah bergerak tak boleh, nak kata Allah diam pun tak boleh. Sebab gerak diam ni kelakuan makhluk. Jangan kata Allah duduk diam, Allah bergerak. Jangan. Dia tak sama dengan sesuatu. Dia tak sama dengan sesuatu. Dah macam mana zat Allah? Macam tu lah. Macam mana zat Allah? Macam tu lah. Macam tu mana? Tak seru, tak serupa dengan sesuatu. Itulah dia zat Allah. Bukan boleh dirupa-rupa kan? Dia tak serupa. Macam mana hakikat zat Allah? Hakikat zat Allah tak serupa dengan sesuatu. Itulah dia. Kalau serupa dengan sesuatu, makna dia sebahagian daripada sesuatu yang serupa dengan dia tu. Kalau serupa dengan benda baru, makna dia sebahagian daripada benda baru. Macam mana kelakuan jirim jisim tak ada kena-mengena dengan kelakuan Allah. Kelakuan jirim ni besar kecil, berpindah gandah, bertukar-tukar, berubah-ubah, berhenti bergerak. Itu kelakuan jirim jisim. Allah tak ada kena-mengena dengan benda-benda tu. Sebab tu kelakuan jirim jisim. Dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Jadi di situ sewaktu Nabi dah sampai di mustawa tu, Allah Ta'ala mentajalikan zatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah. Adalah benda yang Allah Ta'ala sampaikan, firmankan kepada Nabi SAW. Bukan Nabi dengar suara Tuhan. Jangan kata Nabi dengar suara Tuhan pula. Dia tak bersuara. Jangan kata Nabi dengar Tuhan cakap Arab pula. Cakap Arab tu orang. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia kata Allah ni bila Allah nak buat sesuatu je senang je. Allah sebut je kun fayakun jadi. Kalau dah Allah sebut kun fayakun, samalah dengan makhluk. Kan? Dah. Kalau tiap-tiap kali Allah Ta'ala nak buat makhluk, Allah kata kun fayakun, sama tak macam saya sebut kun fayakun? Sama lah. Ni dah nak mengaji. Cakap ikut sedap ni. Mengaji akidah tak mau. Dia kata Tuhan tu apa, kalau Tuhan nak Tuhan cakap kun fayakun ni jadi. Tuhan cakap kun fayakun mana? Tuhan bercakap ke? Banyak kita dengar orang cakap macam tu. Betul? Allah kalau nak Allah kata kun fayakun je. Jadi. Dah ni berapa banyak makhluk ni Allah Ta'ala nak jadikan? Berapa kali Allah Ta'ala nak ulang kun fayakun tu? Dah kalau kata tiap-tiap kali nak jadikan kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, dah kalau sejuta, mana sejuta kali kena sebut kun fayakun? Betul tak betul? Faham daripada apa yang dia cakap tu lah. Dia kata kalau Tuhan nak,
Tuhan nak buat makhluk, Tuhan kata kun fayakun. Tuhan nak je, Tuhan cakap kun fayakun. Dah makhluk ni satu ke? Ha? Zarah-zarah, atom-atom berapa banyak pula? Ha, tiap-tiap kali nak jadikan atom-atom kun fayakun berapa juta, ratus ribu juta kali Tuhan nak bercakap lah. Na'udzubillah min zalik. Ha, inilah bahaya tak mengaji. Ha, main dengar-dengar, tiru-tiru, lepas tu sebut, guna pakai. Orang nak maksud lain. Kita duduk sedap mulut, kun fayakun. Dah kalau kun fayakun sama, cakap Arab lah dia pun. Tak ada beza lah dengan kita. Kun fayakun, Allah pun sebut kun fayakun juga. Sama lah. Kan dia tak bersuara, kan dia tak berbunyi. Dah belajar dah sifat kalam hari tu. Kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Kalam ismi Allah Ta'ala tu, yakni sifat penutur Allah yang maha suci daripada bersuara, berbunyi dan sebagainya. Daripada maha suci daripada sebarang jenis bahasa, maha suci daripada sebarang jenis bunyi dan sebagainya. Tak ada kena-mengena pun dengan makhluk. Oh, sedap cakap kun fayakun, Tuhan cakap kun fayakun. Itulah bahaya kalau pakai zuhir ayat. Kan? Kalau pegang zuhir ayat, idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun, makna bila Allah Taala kehendak nak menjadikan sesuatu, idza arada syai'an fayakul, apa macam mana? Idza arada syai'an idza arada syai'an ay yakula lahu, bahawa berkatalah ya Allah kun fayakun. Kalau pakai zuhirnya tu, yang pakai zuhir tu, sebab tu di antara fahaman yang sesat, yang menyeleweng daripada akidah di sunnah wal jamaah, ialah memegang zuhir ayat mutasyabihat. Sebab kalau pegang zuhir macam tu, boleh mengelirukan kita dan boleh merosakkan akidah. Jadi tujuan kita, seperti mana yang dibawa, yang diajarkan dalam akidah di sunnah wal jamaah, tiap-tiap kali bertemu dengan ayat mutasyabihat, wajib takwil. Wajib dipalingkan makna maksudnya tu kepada maksud yang nak menjaga akidah kita daripada menyamakan Allah dengan sesuatu. Bukan nak mengubah maksud Quran. Bukan nak ubah maksud Quran, nak jaga akidah kita daripada kesamaran. Nanti kan kita tercari-cari. Dalam ni ada nafsu, ada syaitan yang sentiasa nak cari peluang je. Tuhan cakap kun fayakun pula dah. Suruh ngaji tak mau. Dia ulang ngaji akidah. Tak apa akidah ni. Kita akidah betul dah. Tak nak belajar, bahaya. Sebab tu orang yang tak nak belajar agama ni, dia duduk dalam bahaya. Orang jahil dengan kafir ni, orang jahil dengan kufur di dekat ni. Ibaratnya macam jalan tepi telaga. Silap-silap jatuh lah. Tu keadaan orang yang jahil, orang yang tak nak belajar. Nak benda yang nak menjatuhkan dia murtad tu dekat je. Silap sikit je, rosaklah akidah. Tak ada siapa yang nak menjaga, yang nak mengingatkan dia. Contoh macam tadi tu, ikut sedap mulut cakap macam tu, dah membawa kepada menyerupakan Tuhan dengan sesuatu. Dah Tuhan bercakap lah, cakap bahasa Arab lah pula. Bawa kepada lemah lah Tuhan. Kalau nak, berapa banyak lah cakap. Kun fayakun. Sampai sekarang tak berhenti lagi. A'udzubillah min zalik. Bahaya. Bahaya. Ngaji akidah. Wajib cari masa belajar. Bukan akidah sajalah, fiqh pun kena belajar, tasawuf pun kena belajar, tajwid pun kena belajar, fardu ain tu. Tapi akidah paling penting sekali. Kalau tak belajar fiqh, maksiat. Kalau tak belajar fiqh, maksiat, sembahyang tak sah, tak tahu halal haram, maksiatlah. Tapi kalau tak belajar akidah, boleh kufur. Tak belajar fiqh, jatuh maksiat. Tak belajar akidah, boleh jatuh kufur. Tak belajar tasawuf, jatuh. Maknanya jatuhlah kepada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Tak belajar tajwid, habis rosak bacaan Quran kita. Baca dalam sembahyang rosak, batal sembahyang. Dia ada kait-kait, berkait. Tak belajar akidah, sembahyang pun tak sah. Dah akidah sesat, Allah terima ke sembahyang kita? Walaupun cukup 5 waktu jemaah pun duduk sah depan. Duduk sah depan sembahyang 5 waktu, akidah sesat, Allah terima tak? Dia kata
Tak terima lah dah dalam hati mensyirikkan Tuhan. Semayanglah 5 waktu pun tak jadi apa semayang 5 waktu. Bersedekahlah 2-3 kali habis harta pun. Tak jadi apa. Sebab iman tu. Iman tu syarat nak diterima amal ibadat. Iman tu hasil dengan akidah yang betul. Kemudian katanya musannif lagi. Minum sekejap. Bismillah, jemput minum Ayah apa? Dia Milo Melayu. Milo Muslim. Hilal. Oh, hilal punya. Patut lain rasa dia. Kemudian katanya musannif dan berkata-kata ya Allah. Berkata-kata dia akan Nabi Muhammad SAW oleh Tuhannya. Bagaimana? Wallahualam. Dan difardukan ke atasnya sembahyang 5 waktu. Waktu Nabi berada di situ, selain daripada Allah Ta'ala mentajalikan zatnya, selain daripada Allah Ta'ala berkata-kata yang berfirman dengan Nabi kita Muhammad SAW di situ, dengan tanpa kaifiat, bagaimana caranya? Wallahualam, serah kepada Allah. Allah Ta'ala mengamanahkan solat 5 waktu. Pendek ceritanya 5 waktu lah. Semua dah tahu dah cerita peristiwa Isra' Mi'raj tu, mesti cerita pasal sembahyang. Makna nak cerita sembahyang ni ibadat yang sangat-sangat mulia sekali, sehingga Allah Ta'ala bagi tu di tempat yang sangat istimewa. Ibadat lain semuanya waktu Nabi di atas muka bumi. Tapi solat ni sampai Allah jemput Nabi naik ke langit. Nak diamanahkan sembahyang. Besarnya sembahyang. Sebab tu orang tak sembahyang semua tak guna. Apa yang dibuat semua tak guna. Orang tak sembahyang, apa yang dibuat semua tak guna. Buatlah masjid daripada emas pun 200 biji, tak jadi apa kalau tak sembahyang. Buatlah baik dengan mak bapak macam mana pun. Buatlah baik macam mana dengan mak bapak pun, tak sembahyang, tak ada guna. Tak dapat apa pun. Allah tak bagi pun kebajikan. Taat pada mak bapak, taat pada suami, cari nafkah yang halal anak bini. Allah tak bagi satu pun pahala daripada amal yang kita buat. Benda-benda maksiat yang kita tinggalkan pun tak dapat pahala. Padahal kita ni kalau buat yang Allah suruh dapat pahala. Tinggalkan yang Allah larang pun dapat pahala. Tapi orang tak semayang dua-dua ni tak dapat. Dua-dua tak dapat. Doa dia pun Allah tak dengar. Maksud Allah tak dengar, Allah tak terima doa orang tak semayang. Pahala dia pun tak dapat. Dah macam mana nak mengalir pahala kepada mak bapak? Macam mana nak mengalir pahala tu? Andai kata kita mati, kan Nabi kata di antara sedekah jariah ni, benda yang jadi jariah kita besok anak-anak, betul? Anak-anak ni kalau dia sembahyang, apa sahaja amal ibadat yang dia buat, pahalanya mengalir kepada kita mak bapak. Selagi dia punya pertalian darah tu sah, dapat sampai pahala. Ini untuk anak yang sembahyang. Tapi kalau anak tu tak sembahyang, dia sendiri pun Allah Ta'ala gantungkan pahala, macam mana nak mengalir kepada kita? Walau anak ramai 10-11 orang pun. Nampak tak? Jadi kita harapkan pahala daripada anak-anak kita besok. Bila kita mati, anak-anak kita ni orang yang sembahyangnya betul, imannya betul, apa sahaja amal, dia berhenti tengah jalan, kutip sampah, sampai pahala kita dalam kubur, dapat kita. Seolah-olah kita yang buat benda tu. Tapi untuk anak yang sembahyang, anak tak sembahyang, apa yang kita nak harapkan daripada dia? Sebab tu Allah sangat-sangat marah orang tak sembahyang. Allah larang, jangan duduk sekali, jangan duduk serumah dengan orang tak sembahyang. Sampai macam tu Allah benci orang tak sembahyang. Apa yang kita nak kan? Tak dapat apa lah. Sebab tu ingatkan anak-anak sembahyang. Ingatkan anak dia sembahyang. Mudah-mudahan besok dapatlah bantu-bantu. Mudah-mudahan sampailah jariah dia. Waktu dia hidup tu, dia buat baik sampai pahala, sampai dalam kubur kita. Dapatlah kita nak numpang. Tapi kalau dah tak sembahyang, nak tumpang apa? Dia pun tak dapat. Semayang. Makna semayang betul. Bukan main semayang ni. Semayang betul-betul. Semayang mengikut syarat rukun. Soh. Jam betul kan? Bateri dah ganti. Marahkan anak kita semayang. Ingatkan, bisingkan. Mak bapak ni kena main peranan. Suami isteri kena main peranan. Ingatkan, tolong anak-anak semayang. Tolong ingatkan. Puas suami ingatkan, isteri ingatkan. Jangan harap suami je. Suami
dia keluar. Mamat semayang Zuhur, Mamat semayang Asar, Mamat semayang Maghrib, Mamat semayang Isyak. Tanya suami, ada suami. Kalau tak ada suami, bini lah ambil alih. Wajib suruh. Wajib suruh. Kita dah suruh, dia tak semayang, itu bukan dosa kita. Kalau kita tak suruh, kita berdosa. Kita tak suruh anak semayang, kita berdosa. Mana anak-anak yang belum makin balik lah. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Mana kalau kita tak ingatkan tiap-tiap waktu kita berdosa. Tiap-tiap waktu kita berdosa. Wajib kita suruh. Wajib suruh. Dia tak buat, dia tak dosa. Sebab dia belum mukallaf, belum cukup syarat lagi. Ini perintah yang Allah Ta'ala bagi kepada mak bapak. Wajib masuk Zuhur, wajib suruh semayang. Dia tak semayang, dia pergi baiklah mak, dia lari pintu dapur keluar pergi padang main bola contoh. Tak ada dosa. Kita dah suruh dah. Zuhur besok suruh lagi, bukan sekali semua hidup Zuhur semua hidup sekali. Dia kata dah ingatkanlah dulu. Bila? Mula-mula dulu. 10 tahun lepas dulu dah ingatkan. Mana boleh. Selalu. Kena selalu. InsyaAllah nanti lama kelamaan dia jadi biasa dah dengar pasal semayang ni. Daripada umur 7 tahun lagi, satu hari 5 kali semayang. Jadi mudahlah waktu dia dah dewasa besok, dah akil balik. Ni umur 40 tahun baru semayang. Siap lah. Dia bagi kita terajang, dia bagi kita balik. Kita dia semayang, dia bagi kita terajang. Semayang, suruh tutup aurat. Daripada kecil ajar dah. Tutup aurat. Jangan ajar anak-anak kita pakai pakaian yang tidak menutup aurat daripada kecil. Walaupun dia orang tak salah nak pakai, mana didik dia. Daripada kecil pakai pakaian yang menutup aurat. Lama-lama bila dia besar dia segan nak pakai. Dengan sendiri bila besar dia tak nak pakai seluar pendek, dia tak mau. Sebab dia dah biasa tutup aurat daripada kecil. Yang payah dah sampai bulu kaki dah besar nak mancih tu. Baru nak suruh pakai seluar panjang. Beratlah, payahlah dia. Bulu roma besar-besar nak didik. Nak suruh tutup aurat, payahlah. Sebab dia baru dengar semalam. Semalam dia baru dengar pasal tutup aurat. Mak bapak tak ingat waktu kecil. Dia tak dosa. Sebab tu macam hukum budak kecil, laki-laki boleh pakai kemas. Tak ada masalah dia. Tapi tak digalakkan sebab takut terbawa-bawa nanti sampai dewasa. Kemudian kata musannif lagi. Fardu semayang 5 waktu. Amalan yang paling mulia sekali. Haji pun tak boleh lawan dengan semayang. Wakaf pun tak boleh lawan dengan semayang. Apa pun tak boleh lawan semayang. Semayang ni istimewa ni. Semua orang boleh buat. Orang kaya, orang miskin, orang cacat, orang buta, orang pekak. Semua boleh. Orang sakit, orang sihat. Semua boleh buat. Orang ada rumah, orang duduk bawah jambatan. Semua boleh buat. Tapi macam haji, zakat, orang ada harta je. Orang tak ada harta tengok je. Tak boleh tengok kan. Tak boleh buat. Tapi semayang semua boleh buat. Orang kaya pun buat, orang miskin pun buat, orang cacat pun buat, orang sebenarnya pun buat, orang lawa pun buat, orang tak lawa pun buat. Sebab belaka semayang. Dan beberapa banyak lagi daripada perkara yang wajib diketahui akan dia, akan beberapa banyak. Serta i'tiqad setengah daripadanya. Wajib atas mukallaf mengetahui. Wajib tahu. Kalau tak tahu dosa. Bahawasanya tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Siapa? Kita lah. Kita nyawa lagi. Kita nyawa lagi. Yang dah mati tu dia tak mati lagi dah. Habis cerita dah. Dia mati sekali je. Hidup 2 kali. Hidup 2 kali. Mati sekali. Mana mati sekali tu? Yang mati tu. Lepas tu tak ada mati dah lagi. Lepas tu hidup selama-lamanya. Yang hidup selama-lama. Itulah hidup yang sebenar. Itulah hidup yang sebenar. Hidup lepas daripada mati tu. Ni tak sebenar lagi. Mati lepas ni, lepas tu hidup balik. Tu hidup sebenar. Nak kaya situlah. Nak bahagia situlah. Nak hebat situlah. Nak sempurna situlah. Nak kaya situlah. Nak bangga situlah. Nak berjaya situlah. Sini bukan tempat ni. Sini sementara. Kaya pun tinggal. Masyhur pun tinggal. Apa lagi? Hebat pun tinggal. Kuat pun tinggal. Masalah pun tinggal. Mati habis masalah. Betul? Masalah hidup ni.
Mati habislah masalah tu. Tak adalah bawa masalah lagi. Masalah nak jawab lah pula. Masalah nak jawab. Boleh jawab ke tak boleh jawab, tu pula masalah dia. Tapi kalau masalah sakit hidup je, lemah jantung hidup je, mati tak ada lemah jantung dah. Tak? Kata jangan memekat, jangan jerit-jerit. Pasal ni jenazah ni sakit jantung. Takut dia terperanjat. Tak ada dah. Waktu hidup dulu je. Waktu mati dah tak ada dah. Sakit jantung tu mana ada. Habis dah cerita sakit jantung. Waktu hidup je. Jadi pendek kata ni nak bagi tahu apa pun musibah, apa pun masalah sementara. Mati habis dah masalah. Orang keji kita, orang ejek kita, orang cela kita, sakat hidup. Mati habislah cerita. Orang maki hamun kita, malam ni kita mati. Dah tak ada lagi dah, habis dah. Tak ada pergi kubur kita maki tak ada. Sekejap je. Orang maki hamun kita sekejap je. Orang fitnah kita. Fitnah lah. Habis kita mati, habislah cerita. Nak fitnah apa lagi? Buat apa kita buat susah-susah? Orang fitnah aku lah. Orang buat apa nak susah-susah? Nanti berhenti, nanti sudah benda tu. Orang sangka jahat lah dengan aku. Buat apa nak susah-susah? Benda tu sekejap je. Kita mati, habislah cerita tu. Kalau kita fikirkan masalah tu yang jadi stres kita. Kita jadi tak tenang. Mikirkan benda tu. Benda tu mentara je. Orang dia nak umpat. Umpatlah selagi kau mampu. Orang nak dengkilah selagi kau mampu. Orang nak fitnah lah selagi kau mampu. Orang nak sangka jahat, sangkalah selagi kau mampu. Besok kau penat kau berhentilah tu. Tak payah layan kan. Buat penat kita, buat apa? Buat serabut kepala kita. Mati habislah. Malam ni mati habislah cerita tu semua. Dia tak payah nak stres dengan orang dengki, orang fitnah, orang sangka jahat dengan kita, orang buat-buat cerita tentang kita, orang heboh-hebohkan hal kita, biarkan. Sama ada kita pergi dulu, dia pergi tu. Yang dicela pergi dulu ke yang mencela? Salah satu pergi, diam lah. Kan? Salah satu pergi salah satu pergi atau dua-dua pergi. Dua-dua pergi dua-dua pergi diam. Yang duk fitnah kita pun pergi, kita pun pergi. Hari tu bertembung dua-dua. Bertembung hari ni. Bertembung dua-dua. Yang tukang fitnah dengan bertembung. Mati kat situ dua-dua. Habis kita. Tak tanya bawa sampai ke mati biarkan. Bahkan kalau kita sabar dengan benda tu semua kebajikan bagi diri kita. Lepas mati tu besok hidup balik. Situlah penentuan segala-galanya. Sama ada kita senang ataupun kita azab selama-lama. Itulah hidup lepas besok. Situ yang kita takut situ. Takut celaan Allah lepas daripada tu. Kat sini orang nak cela-cela lah. Lantaklah orang cela tak buat mana pun orang cela. Orang cela kita jadi apa kita? Makan suap macam biasa. Kan? Orang cela kita. Tetap kita makan macam biasa, suap macam biasa, tambah lagi makan. Ujian Allah Ta'ala ujilah. Atas nama pun dunia tempat ujian. Macam-macam lah ujian ni, macam-macam. Ada orang dia tak ada ujian sakit, tapi ujian dia orang fitnah dia. Ujian dia juga sama je ujian. Dan semua ujian ni tadi nak hadap macam mana? Ujian sakit, ujian fitnah, ujian apa lagi? Dengki, ujian dendam, ujian apa lagi? Apa lagi? Macam-macam ujian ni nak macam mana nak menjawab benda tu? Satu je. Sabar. Tu je. Pukul habis tu. Dengan sabar pukul habis. Orang fitnah, orang apa, sakit ke apa, sabar, habis cerita. Thank you. Thank you. Terima kasih kerana memfitnah. Terima kasihlah sebab pahala yang kita dapat. Allah bagi kita pahala lagi, Allah kasih pada kita lagi. Dah kita kata kita baik, kadang sengih seorang-seorang. Kan? Dah kata mengaku baik, tersengih seorang-seorang, tengah malam sengih seorang-seorang. Dah orang fitnah, kita nak adab macam mana? Kalau baik, adablah cara orang baik. Kalau dengki, kita balas dengan dengki ke? Tak baiklah kita pun. Tapi sengih-sengih seorang-seorang.
Mengaku baik. Mengaku baik. Orang tu jahat betul. Dah kalau orang tu jahat, mana mau baik? Kalau mau baik, buatlah cara orang baik. Macam mana tu? Macam Rasulullah tu. Itulah dia, tak ada dah contoh lain. Bagi contoh lain kan tak kena. Bagi contoh lain, bagi tu memang kena. Tak ada seorang boleh lawan pun. Tu contoh, tengok orang buat khianat dengan dia. Dia buat apa? Dia tak balas. Itulah jawapan dia. Semua ada pada Nabi SAW. Kalau kita dapat ikut macam tu, walaupun tak dapat 100%, insya-Allah adalah harapan. Orang minta maaf dengan kita, kita tak nak maafkan. Tak baiklah lagu tu. Kalau baik, tentulah maafkan bila orang minta maaf, betul? Gitu. Jahat tu. Jahat orang tu. Lepas tu dia minta maaf. Aku tak nak maafkan. Kau pun jahat juga lah, sama. Sama juga. 2 kali 5 je. Tak ada perbeza. Tu payah tak? Cakap senang lah. Payah nak buat tu. Kemudian katanya musannaf, wajib i'tiqad yang mati ni bangkit hidup. Yang hidup mesti mati lah. Ikutlah. Yang kena dengki mati, yang tukang fitnah mati, yang difitnah mati. Mati semua. Mati. Yang ikut syariat mati, yang tak nak ikut syariat mati semua. Tak ada apa untung pun. Tapi kalau ikut syariat, mati dia untung. Dapat pahala, Allah kasih. Yang tak nak ikut syariat, mati dia rugi, dapat azab, siksaan. Kemudian, dan wajib i'tiqad bahawa mati itu, manusia yang mati itu akan dibangkit hidup kembali. Sungguh ke? Sungguh. Walau dah hancur lebu dah, tulang belulang tak ada dah, beratus ribu juta tahun dah mati dah, hidup balik dengan kekuasaan Allah. Hidup balik, congok-angok padang mahsyar besok. Macam mana cara kita hidup, macam itulah kita akan dibangkitkan. Penutup, penyudah hidup kita tu penentu macam mana nak bangkit besok. Penutup hidup kita ni penentu macam mana nak bangkit daripada kubur besok. Kalau penutup hidup kita ni maksiat, mati besok, bangkit besok pun dalam keadaan maksiat lah maknanya. Kalau mati dia penutup hidup dia ni orang yang taat, maknanya orang yang baik, dia bangkit dalam keadaan baik. Walaupun dulu dia penyangak, dia penjenayah, dia isak dadah, dia bunuh orang, dia penzina, dia tonggang kaki tonggang apa lagi macam-macam. Tapi akhir sudah dia orang yang dekat dengan agama, bangkit dia muli, bangkit dia. Allah tak bangkitkan dia sebagai peminum arak. Allah tak bangkitkan dia sebagai pejudi. Allah tak bangkitkan dia sebagai penzina. Dah. Sebab penutup hidup dia tu baik. Sebab tu kita ni, yang Allah Ta'ala bagi masa kepada kita ni, supaya apa? Kita baiki cara penutup hidup kita. Makna Allah bagi peluang kita supaya perbaiki, usaha untuk perbaiki penutup hidup kita. Walaupun dulu kita orang paling jahat sekali. Nampak tak? Jahat setara mana pun Allah tetap sayang kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu jangan jadikan masa silam kita, masa gelap kita tu sebagai penghalang untuk kita nak dekat dengan Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mengerti, Maha Mengetahui. Dia yang buatkan ujian tu. Dia yang jadikan nafsu, dia yang jadikan syaitan. Dia yang tahu manusia ni macam mana kelemahan dia. Yang penting kita tawaduk, mengaku bersalah, mengaku lemah, mengaku dhaif, mengaku berhajat kepada Allah. InsyaAllah lah. Makna jenis hamba sedar diri. Dia jahat macam mana pun, tapi kalau dia sedar diri dia siapa Tuhan, insyaAllah ada jalan selamat. Kemudian katanya musannif, bangkit hidup balik. Tapi bangkit tu ikutlah macam mana qadar amalan kita waktu di dunia. Kalau waktu hidup amalnya baik, hatinya baik, hatinya bersih aja, tak ada pun penyakit hati, hasad tak ada, dendam tak ada, dengki tak ada, dia pemaaf, dia suka sangka baik dengan orang, dia pemurah. Kalau berlaku kadang-kadang jatuh dalam diri dia tu penyakit ujub, riak, takabur ke, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Lepas tu zahirnya pula tak ada buat zalim dengan orang lain. Baik sungguh dia, apa yang Allah suruh dia buat, yang Allah larang dia tinggalkan. Bahagialah bangkit dia besok. Penentu hidup kita hari kiamat besok ni lah waktu dia. Sekali je Allah Ta'ala bagi peluang. Tak ada peluang kedua. Sekali je peluang.
Sekali je peluang nak menentukan nasib akhirat kita. Ni lah waktunya, sekali ni. Berapa lama lagi? Tak tahu, berapa hari lagi tinggal. Makna peluang nak baiki ni, berapa hari lagi tinggal? Tak tahu berapa hari tinggal. Boleh jadi esok lusa habis dah, tamat tempoh. Sebab tu jangan tangguh-tangguh, jangan berlengah-lengah, jangan bertangguh-tangguh. Kena cepat-cepat. Mati tak tunggu Mati tak tunggu kita. Mati tak tunggu kita. Cepat-cepat. Kemudian katanya musannif lagi, dan setengah daripadanya benda yang wajib percaya dan i'tiqad dihisab. Makna akan dikira akan segala amalan. Amalan mana yang kira ni? Yang baik pun kira, dan yang jahat pun kira juga. Yang baik pun kira kalau ada. Kalau tak ada yang baik, kira yang jahat je lah. Amalan yang baik ni kalau ada, kalau tak ada nak kira apa? Dah tak ada. Dah tak ada macam mana? Hidup penuh dengan hasad dengki, mengumpat tak tinggal hari-hari dengki. Habis dah lah. Muflis. Walau semayang, walau puasa, walau qiyamul lail, walau tutup aurat, walau pemurah, walau banyak buat wakaf, walau pergi umrah tiap bulan, haji tiap tahun. Habis, muflis. Kalau mempunyai diri tadi hasad, dengki, mengumpat, habislah. Kan Nabi dah bagi tahu, maksiat hati ni menghapuskan segala pahala amal ibadat punya hebatnya. Nampak? Penyakit ni lebih dahsyat daripada penyakit zahir lagi. Ada tak? Kalau orang tu darah tinggi, pahalanya dihapuskan oleh Allah. Ada? Barang siapa berpenyakit darah tinggi, pahalanya dihapus oleh Allah. Mana ada, tak ada. Barang siapa kencing manis, Allah tak terima semayang dia. Ada? Tak ada. Barang siapa lemah jantung, pahalanya dipindah kepada orang yang tak lemah jantung. Ada? Tak ada. Penyakit ni dalam ni, penyakit ni yang menyebabkan amalan kita yang dah buat banyak-banyak tu habis semua padam. Dah cuba kita bayangkan dalam keadaan pahala tu dah dipadam oleh Allah, kita pun mati. Apa yang kita nak bawa tu? Apa yang nak dihisapkan besok tu? Makna amal tu. Nak hisap macam mana? Habis dah. Habis sungguh, bukan cakap lawak-lawak. Padam sungguh, walaupun kita ada buat. Bukan kata, itu cerita je. Tu Nabi cakap nak menakut-nakutkan. Memang sungguh bukan nak menakut-nakutkan. Memang nak menakut-nakutkan. Makna menakut-nakutkan serta memang sungguh-sungguh macam tu. Sebagai contoh, Nabi kata orang mengumpat, pahalanya dipindahkan kepada orang yang diumpat. Memang pindah sungguh lah. Penat je kita ngaji malam-malam je ni. Dia orang yang tidur tu dapat pahala. Dah kita balikkan, kita umpat dia. Dia syok, tidur berkeruh kat ruangan nak bini dia. Kita ngantuk-ngantuk ngaji, pahala dia dapat. Dia pun terkejut. Bila masa pula ada kuliah malam ni? Dia pun terkejut, mana datang pahala kuliah malam ni? Tak pernah semua hidup pergi kuliah ni. No, grup-grup kuliah tu kaki ngumpat juga. Habis modal. Dah tak penat ke? Baik kita tidur je. Kan? Maknanya kalau kita tak nak bersihkan ni, kita buat penat je ibadat. Buat penat je lah, berlakon je lah. Orang kata je, bagus tu. Ngaji, semayang. Orang kata je lah. Allah tak kata macam tu. Sebab Allah tahu kita busuk hati kita. Sayang lah. Sebab itulah Allah tak nak jadikan nak dapat pahala ni payah. Supaya kita sayang pahala. Supaya kita tahu nilai dia. Jadi bila tahu nilai, harganya kita sayang. Bila kita sayang, kita takut benda tu hilang. Betul? Bila takut benda tu hilang, kita akan jaga baik-baik. Macam mana cara nak jaga pahala baik-baik? Bersihkan hati. Jangan dengki dengan orang. Jangan suka sangka jahat dengan orang. Jadi orang yang pemaaf. Jadi orang yang merendah diri. Macam tu. Ada harapan lah pahala tu besok boleh bawa balik sana. Penat je lah. Buat tapi tak dapat apa. Dosa pula dah. Ganti dengan dosa lah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita semua. Anak bini kita, ahli keluarga kita, jaga hati, bersihkan hati daripada benda-benda kotor, hiaskan hati dengan sifat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Allahumma amin.
Dihisap segala amalan baik dan jahat. Dan setengah daripadanya ditimbang akan segala amalan. Timbang segala amal. Dan setengah daripadanya wajib i'tiqad bahawa lalu sekalian manusia itu di atas jambatan Siratul Mustaqim, jambatan yang dibentangkan di atas mulut api neraka. Ni kaki-kaki kita ni lah. Kaki ni lah. Kaki itulah tu. Inilah kaki yang akan pijak atas titian sirat besok. Kaki ni lah. Bukan kaki lain dah. Kaki ni lah. Kaki ni lah yang besok yang akan meniti di atas jambatan Siratul Mustaqim. Yang mana bawahnya api neraka. Boleh tak waktu nak berjalan tu, adakah kita berjalan macam kita jalan atas dunia ni bawa anak bini sekali? Tak, masing-masing. Laki jalan bawa hal dia, bini jalan bawa hal dia, anak-anak berjalan bawa hal masing-masing. Tak ada kata, mana mak kau? Mak kau mana mak kau? Pergi panggil mak kau, kita nak berjalan atas jambatan ni, abang kau mana? Abang sulung ke? Tak, masing-masing. Mana bini? Mana bini? Dah. Tak ada. Kat sana macam kita tak kenal siapa-siapa pun. Kat sana kita macam tak kenal siapa-siapa pun. Walau dengan bini kita sekali, walau dengan anak-anak kita. Semua fikir nasib masing-masing. Jambatan yang dibentang atas mulut api neraka. Dan setengah daripadanya benda yang wajib tahu serta i'tiqad, syurga dan neraka. Wajib percaya ada syurga, ada neraka. Dan kedua-duanya itu, makna syurga neraka itu sudah ada sekarang. Sekarang dah ada dah. Allah dah jadikan dah pun syurga neraka tu. Jadi berkhilaf-khilaf ulama. Kata tempatnya begini, tempatnya di situ, macam-macam lah ada khilaf. Yang pastinya wajib percaya syurga neraka tu dah pun dijadikan oleh Allah. Ada sungguh-sungguh. Kemudian musannif doa, tok guru ni doa. Kita aminkanlah. Mudah-mudahan malaikat kat sini pun, yang hadir malaikat ni pun aminkanlah juga. Tumpang doa malaikat. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Wahai Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli syurga. Wala taj'alna, dan jangan jadikan kami min ahli nar, daripada ahli neraka. Allahumma amin ya Allah. Dan lain-lain lagi perkara-perkara yang wajib atas mukallaf mengiktikadkan dia. Maka hendaklah kamu menuntuti, nak belajar di kitab yang besar-besar. Wallahu a'lam. Nak tahu lagi cerita panjang pasal apa tadi? Pasal benda-benda yang wajib diketahui dan i'tikad, mengaji kitab yang besar-besar lagi lah. Ni kitab nipih-nipih untuk nak lepas fardu ain saja. Wallahu a'lam. Satu kita lagi. Kurang yang terakhir. Dah nak khatam lah kita ni. Kan? Berapa lagi? 4 lagi. Berapa lagi? Berapa muka? 8. 8 muka? Oh, 8. Kalau panjang umur. Kalau umur pendek, cari orang lain baca tahu. Jangan berhenti tau ngaji. Jangan berhenti ngaji. Kalau yang mengaji tu pendek umur kan? Tu kena cari anak murid lain lah. Ganti tempat duduk. Kalau yang tukang baca ni pergi dulu. Cari tukang baca lain. Tu amanah tu. Jangan berhenti, cari orang lain. Banyak lagi pun orang lain. Kita ni saya spare je ni, standby. Kan cakap lahir kan kat kita. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur semua. Banyak lagi. Amal tak betul lagi. Tak ada amal, bukan amal tak betul. Tak ada lagi. Baru belajar pun tak habis lagi. Dan Imam Ghazali kata, nak beribadat, nombor 1 dia kena menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun tak habis lagi. Macam mana nak beramal kita? Dah yang kata beramal tu perasan. Tu perasan beramal. Keserap apa ya? Jawi pakcik kita sama. Dia orang ni semua pakai rumah ni. Kita je pakai jawi pakcik. 65. Masya-Allah. 65.
Bagi mana? Untuk melawan nafsu Ha? dia. Nombor 3. Taubat. Dia akan taubat. Ikut nombor 3. Kerana dia Yang ketiga. Yang ketiga. Dia akan taubat. Yang ketiga. Yang ketiga. Dulu apa dia? Apa awal cerita dia? Kata musannaf, dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat tu asrar. Maknanya yang menghalang kita daripada nak bertaubat tu. Nak taubat tak jadi, nak taubat tak boleh, nak taubat tak jadi. Apa sebab? Mesti ada sebab yang bertangguh-tangguh taubat tu. Mesti kena tahu sebab dia. Tiap-tiap satu mesti ada sebab. Apa pasal yang kita tangguh-tangguh taubat? Mesti ada sebab. Apa sebab dia? Katanya israr. Apa dia israr ni? Tetap mengerjakan maksiat. Sebab kita sentiasa buat. Sebab tu payah nak taubat. Lepas tu sebab apa pula sentiasa buat maksiat tadi? Ada 5 perkara pula. Yang pertama, sebab dulu dia kata sebab azab Allah tu bertangguh. Sebab janji-janji azab yang Allah Ta'ala janjikan azab tu Allah tak bagi cash. Kalau bagi cash tak ada dah nak ulang. Kan? Dah gentung nak ulang apa? Ni sebab tak gentung lagi lah ni. Sebab lidah tak kena potong lagi. Itu yang duk ngumpat. Sebab apa? Sebab azab yang Allah janjikan tu bertangguh. Tak turun cash. Kalau turun cash, taubat dah. Tak ada orang dah. Cukup lah. Cukup tengok kawan kita dah kena. Tak berani. Kan? Sebab bertangguh. Sebab itulah hikmah hukum hudud tu disuruh pertontonkan depan orang ramai supaya tengok azab yang Allah tak nak janjikan kat dunia tu macam ni. Pasti insafnya. Pasti, mesti sebab tu janji Allah dah. Dia akan mikir banyak kali. Kalau aku buat, nasib aku sama macam tu. Kalau aku buat dan tertangkap, cukup saksi semua, nasib aku pun macam tu juga. Tak berani lah. Berani cuba tengok lah. Dalam YouTube tu tengok. Ada hukum rejam apa ni semua. Pancung kepala. Cuba tengok. Tengok dalam tu pun kita tak berani. Kan? Nak tengok dalam tu pun tak berani. Nak tengok depan-depan mata. Hebat hukum Allah. Hebatnya hukum Allah. Bukan nak mengaibkan tak. Nak mengajar orang lain. Sebab tu disuruh tuntunkan hukum hudud tu. Sebat ke apa ke. Tuntunkan. Supaya jadi pengajaran bagi orang lain. Bukan nak mengaibkan dia. Yang kata zolim pula dah. Tak ikut hukum Tuhan itulah zolim. Bukan ikut hukum Tuhan zolim. Tak ikut hukum tu zolim. Sebab apa? Membuat sesuatu tak kena pada tempat. Tak ikut hukum Tuhan, mana tak kena pada tempat lah. Zolim lah. Kalau ikut hukum Tuhan tu namanya adil. Yang ketiga, yang pertama sebab azab tu bertangguh. Itulah sebab kita ni boleh sentiasa ulang maksiat. Tak ada takut. Kedua, sukar nak meninggalkan, seronok dan keinginan nak buat maksiat. Sebab maksiat ni dia ada seronok dia. Maksiat ni dia ada kemanisan dia. Kemanisian maksiat tu. Sebab itulah kita payah nak tinggal. Sebab situ ada manis dia. Kelazatan dia. Dia ada syok dia. Macam orang yang kaki mengumpat, kita mengumpat. Kita payah nak tinggal. Sebab situ ada seronok dia. Sebab tu kita nak ngumpat je. Kalau tak ngumpat, rasa macam tak sedap. Bila ngumpat, baru rasa sedap. Baru rasa sedap hidup hari tu. Kalau tak timbul dalam hati ni sangka-sangka jahat pada orang, hidup kita tak sedap. Kalau rasa dengki, baru rasa sedap hidup kita. Nampak tak? Sebab dosa ni dia ada sedap dia lah. Dia ada sedap dia. Sebab tu payah tinggal. Maka diajar dalam doa, Ya Allah, wahai Allah, kau buangkanlah daripada aku rasa sedap melakukan maksiat. Kau cabutkanlah daripada hati aku ni rasa sedap buat maksiat. Kau gantikan dengan rasa bersalah buat maksiat. Kau ganti, minta pada Allah lah. Sebab benda tu semua Allah daripada Allah yang bagi rasa. Minta Allah buang rasa seronok buat maksiat ni, minta Allah gantikan dengan rasa berdosa, rasa bersalah.
Dan gantikan, kurniakan kelazatan mentaati Allah. Minta lah. Kadang kita tak pernah minta benda tu. Kadang kita tak pernah minta benda tu. Padahal kita ni fakir, tak ada apa-apa pun. Dah mintalah pada yang ada. Mintalah pada yang ada, yang sempurna. Siapa? Allah lah. Mintalah pada Allah. Mintalah dijadikan macam tu. Kadang kita tak pernah minta pun macam tu. Tak pernah minta, tak pernah terfikir nak minta benda macam tu. Lepas tu kita kata payahlah nak tinggal maksiat ni, payahlah nak tinggal. Kita sendiri pun tak nak minta dengan Tuhan. Mintalah dengan Tuhan. Kan Allah tak nak suruh minta. Kita tahu kita lemah, kita doa, kita tak mampu nak lawan nafsu kita. Mintalah pada Allah. Ni minta pun kita tak pernah. Macam mana Allah nak bagi? Sebab Allah tahu kita pun tak nak. Mana tak minta tu menunjukkan tak mau yang kita minta. Murahkan rezeki, murahkan rezeki, murahkan rezeki. Luaskan rezeki. Sebab apa kita minta? Sebab ada keinginan pada rezeki yang luas tu. Sebab tu kita tiap-tiap hari doa rezeki. Pernah tak kita minta, ya Allah buangkanlah rasa seronok buat maksiat ni. Aku ni seronok buat maksiat, ya Allah. Payah nak tinggal. Rasa bersalah kalau tinggal. Ngaku je lah. Ngaku je. Allah tahu. Kita tak ngaku pun Tuhan tak. Baik ngaku. Tak ngaku pun Tuhan tahu memang perangai kita lagu tu. Baik kita ngaku, ya Allah aku ni jenis seronok. Aku ni jenis seronok, payah aku nak tinggal, ya Allah. Nak buat dia. Buanglah rasa tu, ya Allah, daripada aku tak kuasa, ya Allah. Minta pada Allah. Bila andai kata kita minta tu dengan penuh keikhlasan kita, Allah tahu yang kita memang nak buang benda tu, insya-Allah Allah tolong dia. Tapi Allah lihat kita tak bersungguh. Allah lihat dalam hati kita tak ada ingin ke situ. Bagaimana Allah nak bukakan jalan-jalan ke situ? Sebab Allah kan tahu kan hati kita. Betul ke kita nakkan tinggal? Betul ke kita nak tinggalkan benda tu? Allah tahu. Allah tahu. Betul ke kita nak tinggalkan benda tu? Allah tahu. Nak tinggal sungguh ke? Macam sayang nak tinggalkan ke? Allah tahu. Tak disuruh. Dah minta lah pada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala tolong. Siapa-siapa yang bersungguh ke jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan dia. Tapi syarat bersungguh dulu. Syarat bagi kita, bukan syarat bagi Allah. Kita tak bersungguh pun kalau Allah nak tolong, tak ada masalah. Tapi yang Allah suruh, yang sebut dalam Quran sana, siapa-siapa yang bersungguh, walladzina jahadu fina, siapa-siapa yang bersungguh kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Demi sesungguhnya, kata Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan. Tapi bersungguh dulu. Ni kita tak bersungguh, maknanya sebab tu tak nampak lagi jalan. Kita dulu kena usaha bersungguh. InsyaAllah Ta'ala bukakan jalan. Dan Allah Ta'ala dah bukakan, mudah lah. Allah tolonglah tu. Kita tak pernah minta benda tu. Sebab Allah tahu kita tak ada keinginan nak tinggalkan maksiat tu. Yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Kita tangguhkan lepas sehari-sehari. Besoklah. Lepas tu terfikir nak taubat, alah nanti dulu, lusa lah. Tangguh. Dan berkata ia. Ni. Cakap. Dan berkata ia, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Aku akan taubat nanti, insya-Allah. Pun dikaitkan insya-Allah juga. Aku akan taubat insya-Allah. Maknanya kalau Tuhan kenak, nanti aku taubatlah. Dia kata aku akan taubat. Aku akan taubat. Aku akan ubah. Aku akan ubah. Dia akan cakap macam itulah. Tapi tak ubah-ubah pun, aku akan. Tu. Betul lah ni yang Musoneh cakap ni. Memang macam tu lah dalam hati kita pun. Dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dia kata, taubat ni pokok pangkal kita. Tu maksud dia. Nanti aku taubat lah. Aku bukan tak nak taubat. Boleh je nak taubat. Pokok pangkal hati lah. Kan? Makna kalau hari ni aku nak taubat, boleh hari ni. Tu perkataan. Dia kata taubat ni dalam kekuasaan aku. Makna aku boleh bila-bila nak taubat. Aku kuasa nak taubat lah.
dan ubatnya. Ni ubat dia, ubat penyakit tadi tu. Ubat penyakit yang dah sebut 3 penyakit ubat dia. Inilah nama kitab penawar bagi ni penawar bagi hati. Ubat ni tak ada. Hospital kerajaan tak ada. Hospital swasta tak ada. Klinik swasta, klinik kerajaan tak ada ni. Jangan cari dah. Doktor-doktor tu pun banyak penyakit ni. Doktor. Tak payah nak jumpa pakar. Ni kena jumpa ulama. Jadi penyakit hati ni jumpa alim tu doktor-doktor hospital tu penyakit zahir. Memang situlah tempat dia. Jangan pergi jumpa doktor pakar. Doktor tanya apa? Saya ni nak ni, tolong buang sakit dengki saya. Dia tak boleh buat. Pakar datuk nenek moyang macam mana pun. Tak boleh. Boleh di atas kawat ni. Ustaz. Atas sterile. Doktor pakar dia kata, tak boleh. Saya sepakar-pakar pun tak pernah ambil kes ni. Kes buang penyakit dengki ni saya tak pernah. Kalau kanser hati bengkak, tu pernah. Tapi kalau masalah dengki, dendam, sangka jahat, dia kata saya pun ada penyakit tu, dia cakap. Saya tak boleh nak tolong kat ni. Kena pergi jumpa doktor dia lah. Mana ahli ulama tu? Jumpa ahli ulama, insya-Allah jumpa dia punya penyembuh dia. Cara nak merawat dia. Ubatnya bahawa berfikir ia. Fikir. Allah Ta'ala suruh fikir, guna akal fikirlah. Dan mengetahui, ni ubat dia ni. Yang pertama ubatnya berfikir dan mengetahui ia. Ia orang yang bertangguh-tangguh taubat tadi tu. Akan bahawasanya dia kena tahu, dia kena yakin umurnya tiada ada dalam kekuasaan. Umur tu bukan dalam genggaman kita. Umur ni makna waktu lah. Waktu saki baki yang tinggal ni bukan kat tangan kita. Tetapi pada kekuasaan Allah. Tak tahu berapa hari. Kalau tahu beruntung. Kalau tahu beruntung kita. Tak keluar-keluar dah. Duduk atas sajadah, Quran, puasa, qiyamul lail. Tak campur manusia dah. Pun silat. Makna dah tahu. Ni masalah tak tahu. Bila tak tahu tu yang kita berasa ada lagi umur, panjang lagi umur. Jadi bila kita rasa macam tu, kita pun melengah-lengahkan taubat. Pernah satu cerita. Ada seorang ni, dia ahli ibadat. Dia punya marah dengan syaitan. Dia kata, aku kalau dapat jumpa iblis ni, kan iblis syaitan ni ganggu ibadat. Dia kata kalau aku jumpa iblis ni, syaitan ni, aku nak kerja kan dia. Dia cakap macam tu. Sampai satu masa Allah takdirkan jumpa dia iblis. Jumpa dia iblis tu. Bila dia jumpa, iblis tu kata apa? Kalau aku tahu umur kau ni tak panjang lagi, dia psycho. Dia cakap dengan orang yang beribadat tadi, kalau bukan dengan sebab umur kau panjang lagi, aku akan kerjakan kau, katanya iblis syaitan tadi tu. Syaitan tu psycho dia. Maknanya kalau umur dia pendek, syaitan tadi maknanya nak kerjakan orang ni. Tapi syaitan iblis tadi cakap, kalau bukan sebab umur kau lagi panjang, dia cakap macam tu, kalau bukan dengan sebab umur kau lagi panjang, aku kerjakan kau dah hari ni. Maksudnya dia tak kerjakan tu sebab umurnya faham si orang yang beribadat tadi. Lepas tu belah syaitan. Lepas tu dia pun sengih sesuatu. Umur aku panjang lagi. Dia kata umur dia panjang lah. Tergagap dia nak buat maksiat. Lalu dia buat maksiat. Mati dia. Bila dia buat maksiat, tengok psikologi dia. Menipu dia. Dia kata kalau bukan sebab kalau aku tahu umur kau tak panjang lagi, kalau umur kau pendek, aku kerjakan kau hari ni. Katanya iblis syaitan tu. Jadi ni tak jadi nak kerjakan kau sebab umur kau panjang lah.
Bila belah tadi setan tadi Iblis tadi, dia pun dia terfikir, kita umur panjang lagi punya, patutlah setan tu tak kerjakan aku. Patutlah setan tu tak kerjakan aku sebab umur aku panjang lagi. Dia pun ubah niat daripada nak beribadat, tukar nak berasa buat maksiat, nanti taubatlah. Sebab umur panjang lagi setan tadi cakap. Bila dia buat je maksiat sampai ajal dia mati dalam maksiat. Tu nampak tu. Cerita dalam kitab Minhajul Abidin tu bukan cerita reka-reka dah. Tu orang ibadat Ustaz. Orang dia betul kan. Itu yang kita insya-Allah itu. Akbar. Nampak tu. Bahaya Bahaya. Sebab tu dia suruh minta berlindung daripada tipu daya syaitan. Minta berlindung bukan minta berlawan. Bukan lawan kita. Bukan lawan kita. Setan tu bukan lawan kita, tak payah ajak berlawan. Tak kena. Kita bukan lawan dia. Tak terlawan kita. Dia hidup dulu. Dia baik lagi ke kita. Dia punya moyang dia duduk syurga dah dulu. Dia dah tahu dah semua amal ibadat ni selok belok, mana je bumi yang dia tak pergi. Kita beberapa hari baru. Sebab tu bukan minta berlawan, minta Allah lindung daripada kejahatan dia. Kena selalu banyak baca auzubillah minasyaitan. Kena banyak minta berlindung, minta Allah tolong lindung kita. Sebab kita tak mampu nak lawan. Bukan lawan kita. Tipu daya dia tu sangat dahsyat. Sehingga tu alim ulama besar-besar pun tertipu. Kita ni lah alim ulama tu tertipu. Punya hebat ni. Kita yang tak belajar ni, belajar kadang-kadang apalah sangat pada dia tu. Ni hakalnya kita sikit je. Habis. Dahsyat dia punya tipu. Jangan main-main. Jangan takabur lah. Aku tak heran lah dengan tipu daya setan. Jangan. Jangan. Jangan takabur. Jangan sombong. Dalam baik kena tipu. Dalam baik-baik. Dalam semayang pun ditipu. Dalam semayang tu, dalam baik tu. Dalam baik, mana baik semayang? Pun kena tipu. Dahsyat tak dahsyat dia tipu dia. Dan mengetahui ia akan bahawa umurnya tiada di dalam kekuasaan. Kita kena sedar, kita kena tahu umur ni bukan dalam kekuasaan kita, bukan. Cuma tu perasaan. Semua tu benda mauhum. Yang kita kata minggu depan. Itu semua mauhum, benda kesamaran, bukan yakin. Sama-sama aja. Kemudian, dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum ia taubat. Yang kita duk tangguh-tangguh taubat tadi, yang kita kata nantilah taubat. Boleh jadi kita mati terkejut. Banyak orang mati terkejut kan. Kita tengok dalam Facebook tu, dia ambil gambar tengah menyanyi, bing mati. Tengah berjoget, bing mati. Tengah ceramah, bing mati. Tengah diwawancara, bing mati. Tengah bersalawat, bing mati. Tak apalah tu. Tengah berkhutbah, bing mati. Tak apalah itu. Tengah sujud, bing. Tak apalah. Zohir ni nampak muli. Siapa sangka? Dia pun tak sangka dia mati waktu tu. Tak ada orang sangka yang dia mati hari tu. Kalau boleh lah, dia cakap sepatah, meninggal tu kita tanya, kau sangka ke kau mati hari ni? Dia kata, aku tak sangka mati hari ni. Aku ingat minggu depan. Orang yang mati tu dia tak sangka yang kita. Macam itulah juga kita. Kita pun macam tu, sama je. Walaupun kita dah tahu cerita tu, bila sampai kematian kita pun, makna kita pun macam tu. Makna kita pun takkan sangka yang kita mati saat tu. Tu yang kata terkejut tau. Dia terkejut. Ingat-ingat sampai besok, rupa mati dan tidur malam ni. Tak tahu. Tidur. Lepas tu Nabi suruh ingat mati supaya tergerak hati kita nak minta ampun dengan Allah. Sebelum tidur maafkan semua orang. Maafkanlah, tak ada rugi lah. Biarlah orang tu dendam lagi, maafkan, tak ada apa untung pun. Kalau kita tak nak, apa yang kita dapat? Tak tambah pun duit akaun dalam bank kita. Itulah baki RM5 bulan lepas.
Tak ada bertambah pun kalau kita kalau tak nak makan orang kan. Tambah pun amount dalam tu RM5 kan. Tekan RM5. Balik dengan hampa. Esok cocok lagi RM5 lagi baki. Masa ngaji pondok tu macam tu lah. Pergi pekan bersemangat pergi pekan tau. Kok adalah sesiapa masuk kan dalam akaun. RM2. Balik saja. Balik saja. Lepas tu selang 3 hari pergi. Sangka baik kan. RM2 kak. Ngaji. Tak ada beasiswa pondok mana ada beasiswa. Sagu hati. Kalau ada sagu. Ni sagu yang ada hati. Tu nak cerita. Ngaji pondok tu bukan ada orang sponsor, tak ada. Kalau yang ada sponsor mujur. Yang tak ada sponsor. Banyak yang ngaji pondok ni orang susah. Banyak yang ngaji pondok ni orang susah-susah. Orang mewah-mewah dia tak tahan duduk pondok. Bukan dia tak nak ngaji, dia nak ngaji tapi dia tak tahan sebab dia dah biasa dengan mewah tu. Dia tak boleh sabar dengan susah kat pondok tu. Dalam keadaan pondok macam tu. Dia tak boleh. Dia tak tahan lama. Dia tak biasa sebab dia dah biasa duduk dalam selesa. Makan tiap waktu. Tak boleh. Duit sentiasa ada. Pondok tu macam tu lah. Nak cerita sikit pengalaman. Macam tu lah. Cocok je. Tekan RM2. Tekan RM2 kah? Itu tak ada orang meninggal ke? Tak ada orang mati ke? Sebab apa? Nak agak semayang mayat ada duit. Semayang mayat ada duit. Masa tu semayang mayat RM5, RM10. Nasi lagi, air lagi. Jangan main-main. Dah tak ada tu lah dia harap penuh. Tak harap orang mati. Kalau hari tu 5 orang mati, kaya. 10 kali RM50. Seminggu makan RM50. Adalah kawan-kawan nakal-nakal dia kata, Ustaz, tak ada orang mati hari ni. Aku duit habis dah ni. Duit tak ada lah. Alah. Buat tu tak pondok. Agak-agak mati. Doa ada lah orang mati hari ni. Duit tak ada. Allahu Akbar. Tapi seronok benda tu sebenarnya. Bila dah lalui benda tu, itulah di antara asam garam kemanisan duduk pondok ni. Dia nak ajar kita berdikari. Pondok ni nak ajar kita berdikari. Jangan harap orang lain. Nak ajar hidup susah. Kerana bila kita keluar pondok, jumpa situasi yang macam tu, kita boleh bawa diri kita. Kita tak jadi tertekan. Sebab kita dah biasa macam tu. Tapi kalau dah biasa mewah, sekali Allah balakan dengan hidup susah, ni yang terjun jambatan, minum racun, apa benda, dia tak boleh nak handle benda tu, dia tak boleh nak bawa sebab dia dah biasa. Cerita pondok lah, cerita tempat lain kita tak tahu. Pondok macam tu lah, sebut sikit orang lain pengalaman lain-lain apa nak cerita. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang mewah dah semua. Pondok pun macam-macam, makan tanggung lah. Dulu buat sendiri. Buat sendiri pondok. Macam kat petani, kena beli pondok. Kena beli bangunan pondok tu lah. Beli. Adalah tukang ni yang buat ni. Kita bayar kat pihak pondok, dia orang buat. Sekarang pondok mewah. Datang belajar je, buat diri pun cabut lagi kak. Makan tanggung, berak cangkung. Guru tak bayar, pun tak nak kak ngaji. Manja. Tak mak bapak benar lah. Kadang mak bapak tak bersungguh, anak bersungguh tak jadi. Anak tak bersungguh, mak bapak bersungguh pun payah kak. Mak bapak bersungguh, anak bersungguh, guru tak bersungguh tak jadi. Dia kena tiga-tiga tu main peranan kerjasama. Anak murid, guru, mak bapak. Baru insya-Allah budak boleh jadi. Kemudian, dan boleh jadi mati ia dalam terkejut sebelum ia taubat. Tambahan lagi, lebih-lebih lagi pula, jika sukar atasnya nak meninggalkan keinginan pada masa sekarang. Kalau sekarang ni dah sukar nak tinggalkan keinginan yang jahat-jahat tu, sukar nak buang sekarang ni,
Lepas tu katanya musannif macam mana? Nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar lagi. Maknanya akan datang lagi payah nak tinggalkan terbiat tu. Kalau sekarang tak boleh nak tinggalkan, jangan harap akan datang nak tinggalkan. Dan jika adalah ia menanti hari yang mudah atasnya pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan dia. Jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya nak bertaubat pada hari itu untuk nak melawan hawa nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Belum ada tah bila hari dia tak tahu. Nantilah satu hari bila Allah mudahkan, mudah kita cakap ni kan. Nantilah satu hari bila Allah mudahkan, aku akan taubatlah. Bila hari tu? Masalahnya bila hari tu? Besok ke? Lusa ke? Tak tahu. Tak tahu. Adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu. Ni ibarat dia nak bagi kita faham masalah ni. Nak cabut pohon, nak cabut tongkat ali. Dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang. Tongkat ali tinggi sini kan, tinggi ni kita kata biar lalu tahun depan. Sekarang pun nak cabut dah payah dah. Kan? Sekarang nak cabut dah payah dah. Dia kata nantilah tahun depan lah. Ataupun 3 tahun lagi ke? Siap. Dan mengetahui akan bahawanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya. Dan ia bertambah tu, pokok tu bertambah kuat, kita bertambah lembek. Kita tambah lemah, betul? Pokok tu dia semakin besar, dia tak semakin kecil. Bukan pokok tu semakin kecil tak, dia makin besar, akar dia makin panjang, makin mencengkam lagi. Kita pula makin lemah. Dia buat nampak perbandingan yang cantik tu. Faham kita masalah. Maknanya nafsu ni dalam keadaan sekarang, kita dalam keadaan sekarang ni pun kita dah lemah nak buang, akan datang lagi lah payah. Maknanya dia lagi menguasai diri kita semakin hemah kita dah tak kuat dah waktu tu. Dan ia bertambah tua. Pokok tambah kuat. Tongkat ali tu tinggi rumah dah pokok dia. Akar dia besar betih dah, besar ubi dah. Kita pula tambah tua, dan tambah lemah. Dan yang demikian itu sehabis-habis jahil lah. Maknanya kalau fikir macam tu sehabis-habis bodoh maksudnya. Jahil tu sedap sikit, bodoh lagi sedap. Kalau macam tu lah kita fikir, maknanya habis-habis bodoh lah fikir. Fikir macam tu tak kena lah. Kalau dah sekarang payah nak buang, akan datang lagi lah payah. Sebab tu kan dia orang cakap, kalau sampai umur tahap-tahap macam ni, kalau tak tinggalkan juga, alamatnya payah nak tinggal. Boleh tapi payah sangat. Nak buang masa muda-muda ni lah. Jangan sampai umur 40, jangan sampai umur 40 lebih 50 baru nak tinggalkan tempat judi tu, contohlah. Memang payah nak tinggal lah. Boleh tapi payah. Macam pokok tadi tongkat ali tu, boleh je nak cabut, tapi bukan tenaga kita, panggil kren lah. Panggil kren lah cabut. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan. Kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya Allah. Dan ini sehabis-habis bodoh. Mana? Duk harap Tuhan ampun macam tu. Taubat tak mau. Harap Tuhan ampunlah. Allah Maha Pengampun. Harap Tuhan ampunlah. Aku seorang je. Takkanlah ramai-ramai ni aku seorang, Tuhan tak diampunkan. Dia Maha Pemurah, dia Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Takkan aku seorang ni tak diampunkan. Ni katanya musannif sehabis-habis bodoh. Melekat dia punya bodoh tu atas kepala. Orang tak suka ngaji kita macam ni. Dia kata saya bukan bodoh, saya tak tahu je. Kan? Nak juga tu bahagian habuan dipuji tu. Aku tak bodoh. Dia kata mana pula bodoh? Kita bukan bodoh, kita tak tahu je. Kita hanya tak faham. Bodoh lah. Orang payah nak ngaji kita tak tahu. Sebab dia cakap macam tu, memang tujuan apa, nak suruh hati tu berasa. Awak ni tak faham ke apa yang saya cakap?
Kita rasa relax je. Saya dah berapa kali ajar bab semayang, awak ni tak faham apa yang saya cakap. Relax je. Awak ni kan bodoh betul lah. Kan? Berapa kali dah ajar bab semayang ni, awak tak faham-faham ni. Memang bodoh sungguh awak ni. Kan ke berasa termenung, bodoh sangat ke aku ni. Nampak tu? Bahasa tu penting lah. Hikmah kat tu. Dalam Quran ada kala Allah Ta'ala puji, betul? Ada kala Allah Ta'ala bagi perkataan yang keras ke? Apa tujuan? Adalah tujuan nak menujukan kepada hati-hati yang keras. Sebab dia tak padan dengan yang lembut-lembut, tak masuk dalam hati dia. Bila dengan perkataan yang keras tu baru masuk dalam hati dia. Itulah tujuan. Kadang-kadang ada jenis guru yang bahasa dia memang macam tu. Bukan dia jahat tak, ada tempat tuju dia. Jadi kita yang ni jangan apa untuk guru ni bahasa, jangan macam tu. Maknanya kita tak erti lah tu. Ada tempat yang dituju. Kalau bukan kau, kenapa kau nak marah? Kenapa kau nak marah guru yang macam tu? Dia punya target dia. Kan? Tu hikmah lah tu. Kalau semua jenis lembut, kan? Semua jenis lembut, semua jenis puji aja. Tak ada lah. Sebab tu hikmah dia. Ada jenis guru lemah lembut. Makna ada sasarannya. Ada orang jenis guru yang jenis backhand, gagang. Ada sasaran dia. Bukan saja-saja tu. Hikmah lah tu. Hikmah, cerdik. Makna macam-macam cara nak menyampaikan tu, dengan harapan terkesan orang yang mendengar. Kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya. Nak harapkan kelepasan, tapi usaha tak mau. Nak minta Allah ampun, tapi tak nak minta maaf, macam tu. Dan yang demikian itu tiada bisa, makna tak bisa. Tak boleh lah. Dan seperti tiada bisa berlayar, enggak bisa. Seperti tiada bisa, makna tak boleh berlayar perahu pada daratan. Mana boleh perahu nak berlayar atas darat? Mustahil lah. Nak berlayar, kenalah pergi ke air. Barulah boleh nak berlayar perahu tu. Sabda Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Nabi bersabda, bermula orang yang berakal, makna orang cerdik, mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia akan dirinya, yakni ertinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya, dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Makna dia beramal ibadat sebagai persiapan selepas mati besok. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir, orang yang lemah akalnya, orang yang tak cerdik akalnya, orang yang taksir pada segala pekerjaan, mereka yang memperikutkan ia akan dirinya, makna ikut nafsu, akan keinginannya, maka tiada menegah akan dia daripada yang diharamkan. Makna tak menegahkan dia daripada benda yang diharamkan, dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dia pegangan je lah. Maka serta taksirnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan hawa nafsunya, tiada ia bersedia dan tiada ia bertaubat. Bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya Allah, dan bercita-cita akan maafnya Allah, dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat. Dia harap Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia harap Allah Ta'ala masukkan syurga. Harap Allah Ta'ala kekalkan dia dalam syurga. Sedangkan dia sendiri pun tak nak mahu bertaubat. Mengekalkan maksiat. Duk kekal buat maksiat, tapi harap Allah ampun. Harap Allah masuk syurga. Masukkan dia dalam syurga. Harap mati husnul khotimah. Dan meninggalkan ia akan taubat. Dan berkata Sa'id bin Jabir rahimahullah ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah Ta'ala bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampun. Dia buat maksiat hari-hari tapi harap Tuhan ampun. Itu semua kejahilan.
Na'udzubillah min zalik. Cukuplah setakat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita dah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya mendapat keberkatan majlis ilmu kita, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan kita, mak bapak kita, mak bapak mentua kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, jiran-jiran tetangga kita yang muslimin, kawan-kawan kita semua mudah-mudahan dipilih, dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, pelihara keturunan kita sampai kiamat besok. Jadikan orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana fakir ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutul mustafa dzakar Allahumma ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.